Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5. Bab 8 pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya Dasar Pendidikan Kebangsaan. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah dasar pendidikan kebangsaan terdapat 8 laporan yang akan dipelajari. Yang pertama, laporan BAN 1950. Yang kedua, laporan FENWU 1951. Yang ketiga, Ordinan Pelajaran 1952. Yang keempat, Penyata Razak 1956. Yang kelima, Penyata Rahman Talib 1960. Yang keenam, Kajian Aminuddin Baki 1965. Yang ketujuh, Jawatan Kuasa Kabinet 1974. Dan yang ke-8, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Okey, kita akan lihat satu persatu laporan. Yang pertama, laporan BAN 1950. Laporan BAN mencadangkan semua sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan. Semua sekolah tersebut digantikan dengan satu jenis sekolah sahaja, iaitu sekolah kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah rendah, manakala bahasa Inggeris bahasa pengantar di sekolah menengah. Namun laporan BAN ditentang oleh masyarakat Cina kerana menganggap bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Cina akan tergugat. Jadi laporan BAN mendapat tentangan daripada masyarakat apa? Masyarakat Cina. Paling penting dalam laporan BAN sini ada dua perkara yang kena dipelajari. Yang pertama sekolah, yang kedua bahasa pengantar. Sekolah vernakular Melayu, Cina, Tamil dibubarkan. Sekolah apa diganti? Sekolah kebangsaan, iaitu satu jenis je sekolah kebangsaan. Yang kedua, bahasa pengantar. Di sekolah rendah ialah bahasa Melayu. Di sekolah menengah ialah bahasa Inggeris. Jadi laporan BAN ni berapa perkara kena ingat? Dua perkara. Sekolah dengan bahasa pengantar. Okey, yang kedua adalah laporan FENWU 1951. Laporan FENWU ni mewakili masyarakat Cina. Betul ke mewakili masyarakat Cina? Ya, tengok nama laporan tu adalah laporan FENWU. FENWU tu nama bagi orang Melayu, Cina ke India? Nama orang Cina. Jadi laporan FENWU ni mewakili masyarakat Cina. Laporan FENWU mencadangkan sekolah vernakular Cina dikekalkan. Seterusnya, Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan pelajaran ini mengambil kira laporan BAN dan laporan FENWU, iaitu dua laporan sebelumnya, laporan BAN dengan laporan FENWU. Dia juga mencadangkan dua sistem persekolahan menggunakan dua bahasa pengantar, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sekiranya diminta oleh ibu bapa. Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris. Bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Jadi di sini untuk ordinan pelajaran ni paling penting sekali kena ingat nombor apa? Nombor 2. Yang pertama, dia mengambil kira dua laporan sebelumnya, iaitu laporan BAN dengan laporan FENWU. Yang kedua, dua sistem persekolahan. Yang ketiga, dua bahasa pengantar, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Yang keempat, dua mata pelajaran diajar sekiranya diminta oleh ibu bapa, iaitu Tamil dengan Cina. Dan dua mata pelajaran yang wajib, iaitu bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Jadi ordinan pelajaran paling penting nombor apa? Nombor 2. Ingatlah, nombor 2 paling penting ordinan pelajaran. Yang pertama, mengambil kira dua laporan sebelumnya, laporan BAN dengan laporan FENWU. Yang kedua, dua sistem persekolahan. Yang ketiga, dua bahasa pengantar, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Yang keempat, dua mata pelajaran diajar sekiranya diminta, iaitu bahasa Tamil dengan bahasa Cina. Dan yang kelima, dua mata pelajaran wajib diajar, iaitu bahasa Melayu di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris di sekolah Melayu. Tetapi ordinan pelajaran tidak dapat dijalankan kerana mendapat tentangan daripada masyarakat Cina dan juga India. Kemudiannya masalah kewangan dan juga ancaman komunis. 3 sebab tidak dapat dijalankan. Tentangan masyarakat Cina dan India, masalah kewangan dan juga ancaman komunis.
Okey, seterusnya kita lihat laporan atau penyata Razak 1956. Sekolah umum iaitu sekolah rendah. Sekolah umum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Manakala sekolah jenis umum menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Jadi ada berapa jenis sekolah? Dua sekolah. Sekolah umum dengan sekolah jenis umum. Sekolah umum menggunakan bahasa apa? Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah jenis umum menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Kemudiannya sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah Melayu jadi guna bahasa Melayu, bahasa pengantar. Sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Keutamaan kepada bahasa pengantar di sekolah tu. Kalau sekolah menengah Melayu, bahasa pengantarnya bahasa apa? Bahasa Melayu. Jadi pelajar dengan cikgu-cikgu bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau sekolah menengah Inggeris, bahasa pengantarnya bahasa apa? Bahasa Inggeris. Last sekali, mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah. Jadi formula untuk laporan atau penyata Razak ialah umum sakit mata. Tengok perangan formula. Umum merujuk pada umum, persamaan pada huruf U dengan M di depan. Umum. Sakit merujuk pada sekolah, persamaan pada huruf S di depan. Dan mata merujuk pada mata pelajaran. Mata pelajaran ni ada dua sebutan, mata dengan pelajaran. Cikgu ambil sebutan pertamanya iaitu mata. Jadi mata merujuk pada mata pelajaran. Jadi apa formula untuk laporan atau penyata Razak? Ialah umum sakit mata. Umum merujuk pada dua jenis sekolah, iaitu sekolah umum dengan sekolah jenis umum. Sekolah umum menggunakan bahasa Melayu, bahasa pengantar. Sekolah jenis umum, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sakit merujuk pada dua sekolah. Sakit ni merujuk pada sekolah, iaitu dua sekolah. Sekolah menengah Melayu, sekolah menengah Inggeris. Sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Last sekali, mata. Mata merujuk pada mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, wajib diajar di semua sekolah. Jadi apa formula untuk penyata Razak? Umum sakit mata. Seterusnya kita lihat laporan atau penyata Rahman Talib 1960. Sekolah umum dan sekolah jenis umum ditukar kepada sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Ingatlah, sekolah umum menjadi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis umum menjadi sekolah jenis kebangsaan. Perkataan umum diganti dengan perkataan kebangsaan. Yuran pengajian percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira kaum. Bahasa Cina dan Tamil diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar. Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu. Manakala semua sekolah menengah pula menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Peperiksaan awam semuanya dalam bahasa Melayu. Dan last sekali, mata pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar yang beragama Islam. Jadi apa formula untuk penyata Rahman Talib? Umur kebasyuran budak Cina dan Tamil sekolah menengah diperiksa Ahmad. Umur kebasyuran budak Cina dan Tamil di sekolah mana? Sekolah menengah. Siapa yang periksa? Ahmad yang periksa. Jadi formulanya, umur kebasyuran budak Cina dan Tamil di sekolah menengah diperiksa Ahmad. Umur merujuk pada umum, iaitu sekolah umum ditukar kepada sekolah kebangsaan dan sekolah jenis umum ditukar kepada sekolah jenis kebangsaan. Kebas merujuk pada kebangsaan, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan tadi. Yuran merujuk pada yuran pengajian percuma di semua sekolah kebangsaan tanpa mengira kaum. Budak Cina dan Tamil merujuk pada bahasa, budak merujuk pada bahasa, persamaan pada huruf B. Cina merujuk pada Cina juga, Tamil merujuk pada Tamil juga. Jadi budak Cina dan Tamil merujuk pada bahasa Cina dan Tamil diajar di semua sekolah kebangsaan sekiranya terdapat 15 orang pelajar. Diperiksa merujuk pada peperiksaan. Persamaan pada sebutan pertamanya, periksa. Diperiksa, peperiksaan. Peperiksaan awam semuanya dalam bahasa Melayu. Ahmad merujuk pada agama. Jadi mata pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah
bantuan penuh kerajaan sekiranya terdapat 15 orang pelajar yang beragama Islam. Jadi apa formula untuk laporan ramalan talib? Umur kebasyuran budak Cina dan Tamil sekolah menengah diperiksa Ahmad. Okey, seterusnya lihat kajian Aminuddin Baki 1965. Kajian ini memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan. Ya, sistem persekolahan je lah. Persekolahan aneka jurusan. Tujuannya untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Pelajarannya diajar pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun. Kursus kemahiran disediakan adalah bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dan juga persediaan untuk pasaran kerja. Kursus kemahiran pilihan yang ditawarkan ialah perdagangan, sains rumah tangga, sains pertanian dan lain-lain. Mata pelajaran yang wajib diajar adalah sama seperti yang diajar di sekolah menengah biasa. Sebab sekolah aneka jurusan ni adalah sekolah peringkat menengah. Jadi mata pelajaran yang wajib sama macam di sekolah menengah kebangsaan yang biasa. Jadi apa formula untuk kajian Aminuddin Baki? Aneka pelajaran, kuruskan mata. Macam-macam cara pelajaran untuk kuruskan mata. Mata ni sangat gemuk. Okey, tengok pelanggan formula. Aneka merujuk pada aneka juga. Pelajaran merujuk pada pelajaran. Kuruskan merujuk pada kursus. Persamaan pada huruf KUR di depan. Mata merujuk pada mata pelajaran. Mata pelajaran ada dua sebutan. Mata dengan pelajaran. Cikgu ambil sebutan pertama. Mata merujuk pada mata pelajaran. Jadi apa formula untuk kajian Aminuddin Baki? Aneka pelajaran, kuruskan mata. Aneka merujuk pada sistem persekolahan aneka jurusan. Bertujuan untuk menampung pelajar yang gagal ke sekolah menengah akademik. Pelajaran. Pelajaran diajar di peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun. Kuruskan merujuk pada kursus kemahiran ditawarkan bertujuan untuk memenuhi pasaran kerja dan juga melahirkan tenaga kerja yang mahir. Antara kursus kemahiran pilihan yang ditawarkan adalah seperti perdagangan, sains rumah tangga dengan sains pertanian. Last sekali, mata adalah mata pelajaran wajib sama seperti di sekolah menengah biasa. Jadi formula untuk kajian Aminuddin Baki, aneka pelajaran, kuruskan mata. Okey, kemudiannya tengok Jawatankuasa Kabinet 1974. Jawatankuasa ini diwujudkan adalah bertujuan untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Sama ada dapat melahirkan tenaga manusia yang diperlukan dan juga dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Ada 4 tujuan dia diwujudkan. Yang pertama, adakah sistem pelajaran kebangsaan dapat melahirkan tenaga kerja yang diperlukan? Yang kedua, dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan juga terlatih. Yang keempat, terlatih. Okey, Jawatankuasa Kabinet 1974 ni paling penting dan wajib kena ingat dia berkaitan dengan 3M. Ingatlah, Jawatankuasa Kabinet 1974 ni berkaitan dengan apa? Penguasaan 3M, iaitu membaca, menulis, mengira. Dalam 8 laporan yang dipelajari, laporan apakah yang mementingkan 3M? Iaitu laporan Jawatankuasa Kabinet 1974. Kemudiannya darjah naik secara automatik. Kurikulum dan disiplin diberi penekanan sebagai asas perpaduan. Mata pelajaran Bahasa Melayu wajib dalam peperiksaan. Sekolah vokasional diberi penekanan dan sekolah swasta diberi penekanan sukatan pelajarannya. Jadi formula untuk Jawatankuasa Kabinet 1974 ialah darah koko, mata sakit. Darah apa yang menyebabkan mata sakit? Darah koko. Darah merujuk pada darjah. Persamaan pada huruf DAR dengan AH di belakangnya. Darah, darjah. Koko merujuk pada kurikulum. Mata merujuk pada mata pelajaran. Sakit merujuk pada sekolah. Persamaan pada huruf S di depan. Jadi apa formula untuk Jawatankuasa Kabinet? Darah, koko, mata sakit. Ingatlah, Jawatankuasa Kabinet 1974 ni yang wajib kita ingat. Dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penguasaan 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Kemudian apa formulanya? Formulanya darah, koko, mata sakit. Darah tu apa? Darjah naik secara automatik.
Koko tu apa? Co-curriculum dan disiplin diberi penekanan sebagai asas perpaduan. Mata tu apa? Mata pelajaran bahasa Melayu wajib dalam peperiksaan. Sakit tu apa? Sakit tu adalah sekolah. Sekolah vokasional diberi penekanan dan sekolah swasta diberi penekanan sukatan pelajarannya. Jadi ada dua sekolah diberi penekanan. Sekolah vokasional dengan sekolah swasta. Okey, last sekali tengok laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Kalau Jawatankuasa Kabinet 1974 tadi, dia bagi penekanan tentang apa? Penguasaan 3M. Manakala Jawatankuasa Kabinet 1979, dia berkaitan dengan penubuhan KBSR, iaitu kurikulum baru sekolah rendah, dan juga KBSM, kurikulum bersepadu sekolah menengah. Ingatlah, Jawatankuasa Kabinet 1979 ni berkaitan dengan KBSR dengan KBSM. Manakala Jawatankuasa Kabinet 1974 berkaitan dengan 3M. Dan penekanan kepada perkembangan pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jadi apa formula untuk laporan Jawatankuasa Kabinet 1979? Formulanya adalah JERI. J itu adalah jasmani, E itu adalah emosi, R itu adalah rohani, I itu adalah intelek. Okey, kemudiannya kita lihat analisis kekerapan bab 8 untuk kertas 2 daripada tahun 2010 sampai 2019 SPM. Yang warna merah tu adalah SPM sebenar, yang kuning tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenarnya. 2010 naik, 11 tak naik, 12 tak naik, 13 naik, 14 naik, 15 naik, 16 naik, 17 naik, 18 naik, 19 pun naik. Ada 7 tahun semua naik. Adakah 2020 akan naik? Ya, tolong bagi perhatian juga untuk bab 8 ni. Mari kalau SPM ulangan, tengok 14 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam SPM ulangan. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok cikgu ulang yang warna merah lah, SPM sebenar. Naik, tak naik, tak naik, 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 naik. 2020 berkemungkinan juga akan naik untuk bab 8. Tolong bagi perhatian juga untuk tajuk-tajuk dalam bab 8. Okey, seterusnya tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita pelajari tadi? Dasar pendidikan kebangsaan. Setakatlah ni 3 kali dah ditanya. 2017, 2018 dengan 2019. 3 tahun berturut-turut ditanya. Jadi 2020 boleh juga bagi perhatian sebab setakatlah ni dasar pendidikan kebangsaan tidak ditanya secara menyeluruh lagi 88 laporan. Baru ditanya 2, iaitu Penyata Razak dengan Rahman Talib. Yang lain-lain masih belum ditanya lagi secara khusus. Jadi tolong bagi perhatian juga untuk dasar pendidikan kebangsaan 88 laporan tersebut. Okey, tengok contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A ditanya nyatakan show yang terdapat dalam laporan BAN 1950. Jadi tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman kan. Jadi jawab terus ya, tak perlu buat ayat. Jadi 1 Roman, ingat laporan BAN ni berkaitan dengan sekolah dengan bahasa pengantar. 1 Roman tulis semua sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan. 2 Roman, bila bubar digantikan dengan satu jenis sekolah saja, iaitu sekolah kebangsaan. Ada lagi tak jawapan lain? Ada 2 lagi yang lain, iaitu bahasa pengantar di sekolah rendah ialah bahasa Melayu. Manakala sekolah menengah, bahasa pengantarnya ialah bahasa Inggeris. Okey, tengok soalan B. Soalan B ditanya, Ordinal Pelajaran 1952 diwujudkan kerana laporan BAN mendapat tentangan daripada orang Cina. Jelaskan laporan dalam Ordinal Pelajaran 1952. Ingat, Ordinal Pelajaran 1952 ni yang paling penting nombor apa? Nombor 2. Mengambil kira 2 laporan sebelumnya, iaitu BAN dengan FNU, 2 sistem persekolahan, 2 bahasa pengantar, 2 mata pelajaran diminta dan 2 mata pelajaran wajib. Jadi semua nombor apa untuk ordinal pelajaran? Nombor 2. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembuka ambil balik kat soalan. Laporan dalam ordinal pelajaran 1952 ialah mengambil kira laporan BAN dan laporan FNU. Titik.
Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua koma. Mencadangkan dua sistem persekolahan, titik. Lepas kedua, ketiga. Menggunakan dua bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Lepas ketiga, keempat. Pengajaran bahasa Cina dan Tamil disediakan sekiranya ada permintaan daripada ibu bapa. Ada lagi tak? Kelima. Mata pelajaran bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris dan mata pelajaran bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Okey, last kali tengok soalan C untuk struktur. Berikan cadangan anda untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Tengok pembukanya. Ambil balik kat soalan tu. Cadangan saya. Ubah perkataan anda tu kepada saya lah. Cadangan saya untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia ialah membina universiti bertaraf antarabangsa. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua koma. Membuka peluang belajar di universiti di negara ini kepada pelajar antarabangsa. Titik. Lepas kedua. Ketiga. Menyediakan kursus-kursus di IPT yang bertaraf antarabangsa. Lepas ketiga. Keempat. Menghantar penuntut Malaysia belajar di universiti ternama di luar negara. Ada lagi tak jawapan lain? Ada lagi. Contohnya apa? Menyediakan prasarana yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Menjalankan R&D untuk meningkatkan bidang pendidikan di Malaysia. Mengadakan banyak seminar-seminar di universiti tempatan peringkat antarabangsa. Okey, akhir sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A ditanya, jelaskan cadangan terkandung dalam penyata Razak 1956. Apa formula untuk penyata Razak? Umur sakit mata. Jadi pembuka untuk soalan esei ni, cadangan terkandung dalam penyata Razak 1956 ialah umum tu adalah umum. Ada berapa jenis sekolah umum? 2. Sekolah umum dengan sekolah jenis umum. Sekolah umum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, sekolah jenis umum menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Lepas kedua, ketiga. Umur sakit tu apa? Sekolah menengah Melayu dengan sekolah menengah Inggeris. Ketiga, sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Lepas ketiga, keempat, sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Last sekali, ada lagi tak tambahan? Ada lagi satu. Ingat balik formula. Umur sakit mata. Mata tu apa? Mata pelajaran bahasa Melayu wajib diajar di semua sekolah. Okey, tengok soalan B. Soalan B ditanya, terangkan show dalam laporan Rahman Talib 1960. Laporan Rahman Talib ni ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Umur kebas yuran budak Cina dan Tamil sekolah menengah diperiksa Ahmad. Okey, soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan tu. Show dalam laporan Rahman Talib 1960 ialah umur, iaitu sekolah umum ditukar menjadi sekolah kebangsaan. Titik. Penanda wacana apa yang cikgu selalu ajar? Guna number. Jadi kedua, sekolah jenis umum menjadi sekolah jenis kebangsaan. Titik. Lepas kedua, ketiga, yuran pengajian percuma kepada semua sekolah rendah kebangsaan tanpa mengira kaum. Lepas ketiga, keempat, budak Cina dan Tamil, iaitu bahasa Cina dan Tamil diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar. Kelima, sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu. Lepas kelima, keenam, semua sekolah menengah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ketujuh, peperiksaan awam semuanya dalam bahasa Melayu. Dan last sekali, ke-8, mata pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar. Jadi last sekali soalan C. Mengapakah matlamat untuk menyatu padukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum penting kepada negara? Apakah anda soalan? Mula-mula garis mengapakah lu? Mengapakah merujuk apa? Sebab menyatu padukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum penting.
Okey, jadi pembuka untuk soalan isi ni, sebab matlamat untuk menyentuh pendidikan kanak-kanak sekolah berbilang kawan penting kepada negara ialah memastikan keamanan negara berkekalan. Hal ini dapat mengelakkan pergaduhan atau peperangan antara kaum. Contohnya, peristiwa 13 Mei 1969 iaitu rusuhan antara kaum sehingga ramai yang terkorban. Kesannya melalui perpaduan antara kaum dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan rakyat. Untuk soalan kebat, selalunya cikgu ajak mesti dapat perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudiannya ada contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Dan yang terakhir, kesan bermula perkataan kesannya. Ada isi, huraian, contoh, kesan. Okey, jadi penanda wacana apa selalu cikgu ajak? Guna number. Jadi sebab kedua ialah dapat membangkitkan semangat patriotik atau cinta pada negara dalam kalangan rakyat. Huraiannya, hal ini dapat mewujudkan semangat ingin berkorban untuk negara. Contohnya, menentang pengganas di Lahad Datu. Kesannya, sebuah negara yang kekal berdaulat dapat diwujudkan. Okey, isi yang ketiga. Penanda wacana selepas sebab kedua. Lepas kedua, mestilah sebab ketiga. Ialah memastikan ekonomi negara terus berkembang. Huraiannya, hal ini dapat menarik kedatangan pelabur asing ke dalam negara. Contohnya, syarikat pelaburan Honda dan Toyota yang membuka kilangnya di Kulim, Kedah. Kesannya, dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk soalan kebat yang 8 markah ni, sekadar bagi 2 isi, 2 huraian, 2 contoh, 2 kesan pun dah cukup dah 8 markah. Tapi dalam sejarah, setiap pelajar digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Agar kita dapat keluar periksa dalam keadaan yang sangat puas-puas. Tak mau was-was nak, tapi cikgu nak puas-puas. Nak puas-puas dan buat macam mana? Jawab bagi lebih. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.